Ikutilah perkembangan atau perjalanan Tuan Fitri Yahya dalam Jejak Rasul. Dan ini musim yang, kalau mula 1995, saya ingat lagi dengan Abang Nizam Muhammad. 1995, hampir 30 tahun berada di kaca TV kita, Jejak Rasul. Ya, dan kita terus nak bawakan berkenaan dengan ulama pewaris Rasul 3. Ini dia pengemudinya dan juga penerbitnya, Fitri Yahya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tapi bayangkanlah ya, kalau keadaan sedar dan waras sekalipun mereka mampu mengganas dengan menggila, ini kan pula jika arak berada di tangan mereka. Alamak. Banyak yang musnah. Banyak yang musnah ya. Okey, bila menyentuh tentang ulama pewaris Rasul 3 ini, apakah mungkin kelainan yang dibawakan untuk kali ini, Fitri? Ialah ketika peringkat awal, kan ada banyak fasa Islam di Tanah Melayu ni. Peringkat awal saya cuba membawa, contohnya macam Kedah. Nama asalnya Kedah Tua. sebelum tu Garam, Kataha. Namun ketika Syekh Abdullah Al-Kumari dari Yaman datang sebagai seorang sahabatnya, ditukar nama kepada Kedah Darul Aman. Jadi Sultan pun telah pun diislamkan, Maharaja Debaraja II menjadi Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Jadi itulah bertukar-tukar tu zaman tu kan. Jadi makin dekat dengan kita, musim yang kedua, maksud saya yang kedua ketiga ini lebih dekat tentang Mat Kilau, Tok Pulau Manis, Tok Kupaloh, Tok Janggut dan ramai lagi lah yang kita tak tahu, termasuklah yang mungkin kita tak pernah dengar, Tok Mengkarak, Tok Montok. Wow. Memang tak pernah dengar. Ini sesuatu yang perlu kita ikuti sebenarnya kan. Sejarah bagaimana ulama ini membawakan Islam itu sendiri. Dan untuk saya, mungkin ada sebahagian dari penghormat kita yang mungkin kurang faham walaupun dah bertahun-tahun Jejak Rasul berada di kaca TV ya. Jadi pada kali ini pembawakan kita lebih kepada perkembangan Islam di Tanah Melayu ya. Tapi sebelum ni ya lebih daripada itu. Boleh ceritakan sikit? Okey, sebab kali ini kita nak fokus banyak negeri tak dapat. Jadi kita sedang berperingkat. Kali ini ada Pulau Pinang, ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Kalau macam kita pergi ke Pulau Pinang kan, kita jarang untuk selami sejarahnya. Sedangkan kalau tentang Tunku Syed Al-Aidid contohnya, orang ketiga terkaya di Pulau Pinang waktu itu selepas Francis Light. Dia boleh bagi dana pula kepada orang lain untuk pinjamkan wang. Jadi banyak tanah di Pulau Pinang sebenarnya adalah tanah wakaf. Masjid ni, kawasan ni. Kita tengok Syekh Omar Bashir semua tu, bagaimana peranan dimainkan oleh Kapitan Keling ketika itu. Hebat mereka ni wakafkan. Benda yang hebat menjadi kaya raya, tapi mereka memilih untuk berwakaf. Jadi setengah tempat pula, macam kita tengok Pahang, Kelantan, Terengganu, ada perkaitan. Misal kata kalau British datang, semua benda nak dicukaikan. Jadi rakyat ni bangkit memberontak lah. Jadi antara yang penting adalah tentang peranan ulama' itu sendiri. Kelapa yang dia makan hari-hari, sirih junjung, semuanya kena cukai. Jadi rakyat tertekan, kena bayar itu dan ini. Maka ada pemimpin seperti Tok Janggut cuba ni. Dan kemudian bila mereka ni saya tengok ulama' ni ada karamah mereka sendiri. Kadang-kadang British isytiharkan dah pun terbunuh, tapi mereka masih lagi muncul. Ada satu tempat tu, saya ambil Datuk Bahaman ya. Asalnya dah terbunuh dah, tapi rupanya di satu lepas main Jumaat tu ada orang tu bangun. Peliknya orang tua ni, kenapa dia tahu semua fakta ni? Dia ni siapa sebenarnya? Akulah sebenarnya Datuk Bahaman. Ramai yang declare siapa mereka di hujung usia. Sangat menarik. Dan saya percaya dramatik, betul. Tapi saya percaya ini memerlukan kajian yang menyeluruh kan, untuk dapatkan episod yang memberi pemahaman. Cik Amin sebagai penyelidik. Saya pun itulah, walaupun Tanah Melayu memang pada usia apa tidak hafal banyak benda kan, memang tak terhafal. Jadi saya ambil keputusan untuk menjiwai. Sebab saya terinspirasi dengan kata Rumi, di mana pun kami berada, jadilah jiwa di tempat itu. Dah hafal fakta lagi, kemudian nak menjiwai lagi, memang mencabar jugalah. Memang mencabar. Tapi cabaran utama saya difahamkan 50 hari pengabaran di seluruh semenanjung Malaysia. 50 hari. Jadi masuk ke kawasan yang saya rasa tak pernah masuk. Saya tak pernah sampai pun. Tempat ni adalah tempat di mana rakyat di kampung Budi Kuala Lipis ni memberontak sebab mereka ni ialah rakyat biasa. Jadi bukan saya nak propak apa, tapi bila dah masuk usia yang matang ni, ada hari-harinya saya macam sedih dan menangis. Sebab rakyat masa tu terpaksa dengan tanpa senjata ditembak mati. Semuanya jelas sebab ada ulama' yang memimpin tentang keislaman. Malah kalau sebut tentang Terengganu pun, Sultan Terengganu yang pertama pun sangat akrab dengan ulama'. Apa-apa sikit bermancur dengan ulama'. Malah Sultan sendiri mengajar kitab di dalam masjid. Alhamdulillah. Hebat sangat perkongsian untuk episod kali ini. Dan mungkin ada sepatah dua kata Fitri untuk mereka menjadi penonton setia selama ini.
Itulah bersyukur sebab kalau kita tak buat ni, orang pun macam ingat-ingat ni. Sebab kita banyak benda yang fiction, yang rekaan, tapi tak ada benda yang sisi faktualnya. Fakta kita nampak macam berlawan je. Padahal berlawan itu sebenarnya ialah berlawan untuk menentang penjajah demi Islam yang tercinta. Betul, kalau kita nampak mungkin filem ataupun rencana-rencana kita lihat yang mungkin disisipkan dengan sikit entertainment ya. Jadi untuk kita dekat sini yang inginkan fakta dan tepat, ulama pewaris Rasul 3 merupakan musim seterusnya ini di mana ulama-ulama menjadi dan ada ulama ni, mereka ada karya yang hebat. Saya sampai tengok sekali dah terhafal. Jadi kena tengoklah kali ni sebab rupanya orang jarang menggali. Tok Syihabuddin, kemudian yang saya sebut tadi Tok Menggarak, Tok Montok. Tok Montok ni tak siapa Tok Montok tu. Oh, tak tahu. Dia antara guru kepada Mat Kilau. Jadi mereka ni hebat-hebat, kadang-kadang ialah mengikut ceritanya. Ada syekh pada zaman dulu ni, mereka ni ada karamah, kadang pergi pagi balik malam, pergi Mekah. Jadi itu semua tergantunglah kepada wibawa yang Allah berikan. Ya, bagaimana siri ulama kita mencetuskan semangat juang suatu masa ketika dahulu, dan semuanya dibawakan oleh Puan Fitri Yahya. Sabtu dan Ahad 6.30 petang hanya di TV3. Okay, terima kasih, sempat dibacakan oleh Fitri, jadi saya tak perlu sebut. Pastikan temu janji anda setiap Sabtu dan Ahad 6.30 petang hanya di TV3. Alhamdulillah.